ada satu transformasi dalam sistem pengajian di pondok ataupun di Mahat Tahfiz. Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari ditubuhkan sejak tahun 2001. Di sini bukan saja menerapkan ilmu agama, malah menyediakan kursus kemahiran bagi membentuk pelajar aliran agama yang serba boleh bagi persediaan menempuh alam pekerjaan di masa hadapan. Pelajar-pelajar di Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari dalam kaedah penghafalan Al-Quran, alhamdulillah sehingga hari ini kami sudah ada pelajar yang ada syahadah yang sudah menamatkan Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Cuma kami tidak mendapat nisbah yang ramai. Dan di sini kami menetapkan segala sasaran dalam bidang hafazan Al-Quran ini adalah bergantung kepada kemampuan pelajar-pelajar tersebut. Menurut Ustaz Muhammad Asri yang memiliki pengalaman bertugas dalam sektor minyak dan gas berkata, objektif penubuhan Mahat ini ialah melahirkan generasi Al-Quran yang berkemahiran. Antara kursus kemahiran yang ditawarkan termasuk jahitan, kulineri, tulisan khat, mekanikal motosikal dan kereta. Saya dah belajar di Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari ini selama 6 tahun. Saya minat sebab saya tengok mak saya masak, lepas tu menjahit. Saya minat teringin nak belajar benda ni. Lepas tu bila saya dah habis nanti, saya nak buka restoran pula dekat luar. Alif Wafi, antara pelajar yang bercita-cita ingin mengusahakan sebuah restoran apabila selesai mengambil kursus kemahiran. Dia juga diberikan latihan kursus jahitan dan kulineri, juga di samping belajar ilmu agama sepanjang 6 tahun pengajian. Lepas tu lepas subuh tu, kita orang kelas mengaji. Dari pukul 7 tu sampai pukul 8. Lepas tu pukul 8, rehat. Buat khidmat tu, kemas sekolah sampai 9.30. Lepas tu 9.30 sampai 11.30 kita orang mengaji, kelas mengaji lah. Setakat ini, Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari mempunyai 4 cawangan di seluruh negara. Sepanjang kursus kemahiran dijalankan, pada peringkat awal, pelajar diwajibkan mengikuti semua kursus asas yang ditawarkan. Pelajar kemudian diletakkan dalam bidang pengkhususan tertentu berdasarkan kepada pencapaian dan kecenderungan pelajar. Namun yakin dengan objektif utama, beliau mahu melihat kepada kemajuan pelajar. Pendedahan awal kepada bidang kemahiran menjadikan pelajar lebih matang dan yakin untuk mengejar impian dan cita-cita mereka. Dalam Al-Quran ada teknologi, dalam Al-Quran ada kekayaan, dalam Al-Quran ada kepelbagaian yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah agama ini keseluruhan. Jadi mereka boleh mengamalkan kemahiran, teknologi dan sebagainya dalam ini. Sebab itu jadikan moto dari Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari ini ialah generasi Al-Quran berteknologi. Terdapat pelbagai latar belakang pelajar yang berbeza di Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari. Namun misi Ustaz Asri jelas, mereka yang belajar di sini akan mempunyai peluang pekerjaan yang cerah. Ini terbukti apabila 90% alumni di sini memenuhi permintaan dalam industri pekerjaan. Saya mula-mula dapat tahu tentang sekolah ni sebabnya Ustaz Asri
pengasas Mahat Tahfiz ni, dia selalu ke tempat kami lah. Jadi bila dia ada undangan ke surau tempat kami, dia selalu bercerita tentang Mahat Tahfiz ni. Kami tahu yang sekolah ni bukan sahaja memperkenalkan sistem hafazan semata-mata. Di sini juga ada program vocational, bidang kemahiran. Jadi kat situlah uniknya Mahat Tahfiz ni. Di sini bukan saja mereka dapat menghafaz dengan itu baik, tapi mereka juga dapat menguasai beberapa jenis kemahiran yang diajar kepada mereka. Di sini semua pelajar-pelajar kami dalam bidang kemahiran dan Al-Quran akan diberikan sijil pada setiap kali convocation hufaz permata Al-Quran Malaysia. Setiap 2 tahun sekali. Di situlah kita mengiktiraf di atas pencapaian mereka yang mereka dididik di sini dalam bidang masing-masing. Jadi sekiranya mereka otomotif, maka kita akan bagi sijil otomotif. Sekiranya mereka dalam bidang kulineri, hotel, event and management, mereka juga akan dapat sijil dalam bidang kulineri, hotel and management. Semua pengiktirafan ini adalah satu jaminan untuk alumni pelajar-pelajar kami untuk membina satu kerjaya di luar sana. Tulis, nanti telefon customer, cakap harga berapa, apa berapa. Kalau customer setuju untuk tukar, maka kita tukar. Kalau tak ada, kita cakap dia, kita nak kena repair balik benda ni, makan masa kos yang tinggi, hours dan sebagainya. Ahmad Akmal Lutfi, pelajar automotif yang berasal daripada Sungai Petani Kedah dan sudah 5 tahun menuntut ilmu di sini. Sepanjang 5 tahun di sini, dia merasakan kemahiran automotif adalah kemahiran yang diminati dan akan dikuasai dengan baik. Dia yang ingin mengikut jejak langkah ayahnya, memiliki perniagaan bengkel kereta. Kat sini saya belajar kos automotif. Minat kos automotif ni sebab kata apa, daripada mak ayah jugalah. Kata apa, ayah dulu masuk bengkel, so kita minat tengok daripada kerja ayah. Saya tengok orang lain berjaya, kita pun nak jugalah berjaya. Dan saya galakkan kalau orang luar masuk sini pun boleh lah, sebab kat sini banyak kemahiran lagi. Bukan ada satu kemahiran, banyak lagi kemahiran. Okey, Lutfi, pergi jap. Bawa starter tu. Okey, ni starter yang rosak tu. Dah. Macam mana dah check tu jadi apa? Dia tak berfungsi. Kabel dia dah habis. Kabel dah habis. Tapi kita nak recommend kat customer macam mana? Tukar baru lah. Tukar baru kan? Tanya dia nak Nikon ke. Okey, buka order, tulis, nanti telefon customer, cakap harga berapa, apa berapa. Kalau customer setuju untuk tukar, maka kita tukar. Kalau tak ada, kita cakap dia, kita nak kena repair balik benda ni, makan masa kos yang tinggi, hours dan sebagainya. Jadi kita lebih recommend murah adalah ditukar baru starter ni. Boleh ya? Okey, Ustaz dah siapkan kerja ni. Nanti dah lepas kerja ni siap, Ustaz nak kamu dicek balik sebelum kita delivery kat customer kenderaan ni. Boleh? Boleh. Amirul Fitri, antara alumni yang telah pun mendapat pekerjaan di sebuah syarikat automotif terkenal di Asia Pasifik. Ia merupakan sebuah syarikat yang memberi perkhidmatan servis automotif kepada jenama kereta-kereta mewah. Dia bersyukur kerana bersetuju dengan cadangan ibu dan ayahnya untuk menyambung kursus di sini. Sekiranya ada masa lapang, Amirul Fitri akan ke bengkel untuk melihat pelajar-pelajar automotif yang lain menjalankan kursus. Alhamdulillah lah, apa yang saya belajar berguna juga untuk saya teruskan kehidupan saya. Saya belajar dalam bahagian automotif, motor, kereta, kulineri pun saya belajar. Alhamdulillah gaji dia bolehlah lumayan boleh belanja mak ayah.
Lepas tu boleh belanja ustaz. Terima kasih kepada Mak Tafiz, terutama ustaz-ustaz saya yang mengajar saya dalam bahagian automotif. Chef Yusof, antara tenaga pengajar yang mengajar subjek kemahiran kulinari di sini. Dengan kepakaran dalam menu masakan Jepun selama 30 tahun, dia memperuntukkan selama 4 hingga 5 jam mengajar pelajar kulinari. Okey. Nanti saya nak awak buat satu kani maki. Okey, buat kani maki dulu. Lepas tu Damia akan buat inari. Okey. Aiman nanti inari ni, Aiman akan toast dia dan akan potong maki. Boleh? Saya berpengalaman dalam Japanese cuisine hampir kurang lebih 30 tahun. Dan Alhamdulillah saya berkenalan dengan Ustaz Asri dan diberi peluang untuk menjadi tenaga pengajar di Mahat Tafiz Aman Bistari. Boleh? Semua boleh? Tengok apa yang diorang buat. Okey, yang dah dibelajar. Faham? Okey, mulakan. Apa yang awak ambil ni? Siwik. Siwik ataupun Nasi. untuk tak Melekat. Okey. Tu kena faham tu. Okey. Kalau dia melekat, kita kena basahkan lagi sikit. Boleh? Betul? Okey. Sekarang ni kita nak buat apa, maki kecil. Kani maki ni biasanya kita akan potong berapa ni? Biasanya kita akan potong kepada 6 bahagian. 6 bahagian. Okey. Potong. Mengapa pisau ni kita kena basah dulu? Supaya bila kita potong, nasi tu tak melekat. Baik. Potong bahagian tengah dulu. Kita potong 6. Kita letak dia. Alright. Okey. Dengan bakat yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya curahkan ilmu ni kepada anak-anak tahfiz yang mana mereka punyai keinginan yang tinggi untuk mempelajari dan adapt saya punya ilmu yang saya bagi. Alhamdulillah, kalau kita tengok daripada Japanese food, kebanyakan Japanese food ni sangat menitik beratkan tentang kebersihan. Yang paling utama adalah attitude. Disiplin paling tinggi. Kebersihan dan juga cara pemakanan. Sebab kebanyakan Japanese food dia menitik beratkan makanan-makanan yang sihat. Dan juga kalau kita tengok Japanese umurnya panjang. Sebab apa? Sebab mereka menitik beratkan makanan yang bersih serta berkualiti. Pemarkahan yang saya buat ada di sini penilaian apabila kita saya sendiri buat hand on kerja kepada setiap murid-murid dan di situ kita tengok penilaian daripada segi skill, knowledge dan juga teknik. Di situ kita bagi pemarkahan. Okey, hari ini menu kita adalah nasi butter. Kita ada gulai daging bergentang, ayam berempah dan juga selimut nas. Dan kita siapkan ni untuk makanan minum air panas dan air sejuk. Okey? Okey chef, jadi berapa kosting untuk makanan-makanan ni? Okey, selalunya kita buat ni, satu ni boleh makan untuk 60 packs. Kita bersediakan untuk 60 packs. Okey? So ini sesuai untuk dia kenduri kenara dan juga untuk buat function. Okey? Okey. Yang kita masak gulai daging otak pisang dan berkerisik. Ini makanan tradisional orang Kedah.
So kita di sini banyak belajar menu yang berkaitan makanan Malaysia sendiri. Okey. So kemudian ayam geram rempah tadi yang kita buat, okey, kita campur gaulkan dengan bahan-bahan yang herba dan kita goreng dengan minyak yang panas. So dia serve dengan macam inilah. Okey. And then this one, ini adalah yang terakhir yang kita buat. Jadi yang kita buat, so acar timun nanas ni ataupun setengah orang panggil acar jelatah. So kita gaul dia dengan bahan-bahan gula, garam dan juga cuka, gaulkan serentak dan kita boleh serve untuk semua. Okey? Okey, nanti kita kalau ni kita akan ada air panas dan juga air sejuk dan juga ada dessert untuk dipersembahkan pada pelanggan. Okey? Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, etika makanan yang perlu kamu ada ni ialah pertama ialah kebersihan kita. Sebenarnya dalam penyediaan makanan. Okey, kemudian kita ada costing kita, berapa banyak barang kita pakai, bahan mentah kita gunakan untuk proses penjualan. Yang ketiga, kita serve makanan ni dengan kadar harga yang berpatutan based on kita punya costing yang kita buat tadi. Faham Okey? Kerjasama bersama kolej dan universiti tempatan juga diadakan di sini. Antaranya, kehadiran Chef Afif dari Universiti Tun Hussein On dedikasikan kerja-kerja tanggungjawab sosial korporat bagi mengajar pelajar di Mahat Tafiz Vocational ini. Saya dalam bidang catering dengan teknologi food dalam UTHM. So kita buat di sini adalah untuk membantu Mahat Tafiz ini dari segi TVET-nya sendiri, di mana kita tahu UTHM pun memang terkenal dengan TVET-nya. So kita memperkenalkan kemahiran kepada pelajar di madrasah ini untuk memperkembangkan hasrat mereka selepas dia orang graduate di sini dan untuk menjadi seorang entrepreneurship. Bagi saya benda ni adalah amat bagus untuk pelajar kita ni. Dan kita tahu sekarang ni kemahiran TVET ni amat diperlukan dan sambutan daripada kerajaan kita sendiri pun untuk memperkasakan TVET. Jadi ini adalah satu stepping stone untuk kita punya pelajar di sini untuk mengembangkan bakat dia orang apabila dia orang mempelajari segala kemahiran dan boleh digunakan untuk di industri, insya-Allah. Macam ni Japanese tempura kan. Kita serve tempura untuk buffet kita serve macam ni. Betul. Okey, kita ada udang, kita ada satu crab meat ataupun sakana ataupun dipanggil fish dan kita ada variety of veggie lah. Dan dia punya pairing dia kita kena ada radish. White radish yang dah grated ataupun kita panggil oroshi. Dan kita ada tempura sauce ataupun kita panggil ten soyu. Okey, ini adalah tempura sauce lah yang mana kita combine radish dengan tempura sauce ni untuk dipping yang ni. Baru boleh kita dapatkan apa nama dia punya kesedapan itu. Sebab apa, kalau kita dipping dia tanpa ada radish, dia akan dia beri plain. Radish tu dia akan compilekan dengan udang ni. Kalau kita makan, dia punya resapan daripada sos tu melekat ke udang. Usaha kerajaan dalam menggalakkan pelajar tahfiz mengambil kursus TVET dilihat sebagai satu inisiatif yang baik. Nur Hafizah, antara pelajar yang meminati kursus kulinari. Dia didaftarkan di sini sejak berumur 9 tahun. Sepanjang meneruskan pengajian dan kursus di sini, dia telah mempelajari pelbagai menu masakan. Seronok kat sini dia bukan macam sekolah lain kan, hafazan je kan. Kalau kat sini kita ada kemahiran, so kita macam tak adalah bosan sangat kan. So kita macam boleh pergi dekat kemahiran pergi dekat yang mana kita minat lah. Saya minat kulinari sebab cita-cita saya nak satu hari nanti nak buka kedai. Kat sini menu saya dah belajar dalam 900 macam tu. Kat sini saya 900 tu macam bukan lauk sahaja. Kita ada bakery dalam tu, kita ada makanan Jepun, kita ada masakan kampung, western. Kat situ saya ada belajarlah segala-galanya kat situ. Cita-cita saya nak buka kafe. Sebab kita dah minat kulineri kan. So saya akan buka kafe, kalau saya tak boleh buka kafe, saya akan buka kedai makanan panas. Situ. Saya sekarang tengah dilatih untuk dalam macam bidaan dalam hotel dan kulinari dan manajemen dan kita akan buka kedai dekat Titi Wangsa dekat Taman Tasik itulah. Warung Jepun nama kedai itu. Hasrat dan objektif kerajaan bertujuan meningkatkan kebolehpasaran pelajar tahfiz dalam pelbagai bidang TVET
di samping menyediakan pekerja mahir bagi menuju ke arah negara industri, satu inisiatif yang terbaik. Di sini kami pihak surau selalu membuat program di Mahatafis Aman Bistari dan juga sebagai customer lah, sebagai pelanggan untuk program-program di surau, kami juga ada mengambil catering anak-anak Mahatafis Aman Bistari. Ia tentulah demi melahirkan generasi Al-Quran yang berkemahiran tinggi. Hari ini saya merasa bangga kerana ramai pelajar-pelajar kami bekerja dalam bidang yang mereka belajar di Mahat Tahfiz Vocational Aman Bistari. Jadi pada hari ini saya ada pelajar yang sudah memiliki kejaya yang tetap, gaji yang mahal, dan mereka ini pula hari ini banyak sangat dah membantu kami semula di sini. Walaupun dahulu mereka ni nakal, walaupun mereka ini degil dan sebagainya, tapi hari ini dia change. Sebab penghayatan kehidupan di luar mengajar tentang erti sistem pendidikan tahfiz TVET yang telah membina kerjaya mereka di luar sana.